Assalamualaikum. Video ni saya buat lepas saja saya adakan sesi perkongsian dengan Cakna Autism Kelantan tadi ya. So kalau student dekat fakulti nampak tak nampak macam ni lah kot ya, Madam Laila. Cuma Madam Laila ambil kesempatan untuk buat video ni untuk pelajar-pelajar Madam dan pelajar-pelajar yang di bawah seliaan PA yang ada dekat fakulti ya. So kepada yang belum kenal, nama Madam adalah Madam Nolaila binti Mat Tahir. Rasanya Madam adalah antara yang tua lah dekat fakulti ya. Madam umur 50 tahun. Dan Madam buat video ni sebenarnya bukan untuk cari glamour ya dek. Madam buat ni untuk tinggalan Madam seandainya sehari dua ni Madam dah tak ada lagi di dunia ya. So untuk adik-adik PA Madam, terimalah kalau rasa video yang Kak Laila buat ni penting untuk dikongsi kepada anak-anak PA awak. Boleh kongsikan, dan kalau tidak pun Kak Laila tak akan berkecil hati ya. Tapi ia bukan amanah ya, sebab kalau amanah you kena buat ya. Okey. Berbalik kepada apa isu ya. Okey, isu yang saya dapat daripada hal ehwal pelajar di Shah Alam, sesungguhnya online distance learning ya, dengan adanya kedatangan corona ya, virus ke Malaysia dan di dunia telah menyebabkan limitasi untuk kita buat face to face kelas ya. Ramai ada anak kita dan anak-anak PA kita yang terjejas ya, sebab bukan semua orang pelajar suka ya. Okey, hari ni saya nak ingatkan balik semula ya, apa pun masalah yang datang kepada kita anggaplah sebagai ujian ya. Allah tidak datangkan sesuatu dengan sia-sia. Ingat itu saja. Kalau orang lain masalah ODL, awak pun sama, orang lain pun sama. Ya, cuma Madam nak minta tolong jaga dari segi kepatuhan terhadap pensyarah kalian. Ya, attendance tolong isi. Ya, kalau macam Madam kadang-kadang hari tertentu Madam ambil manual, sebab Madam buat macam tu sebab dulu Madam pernah letak borang attendance, tapi bila budak-budak habis kelas Madam tak setkan masa, jadi budak isi juga lepas kelas. That was my mistake lah ya. So ada banyak cara pensyarah you akan ambil attendance you. Cuma apalah salahnya kalau kita tahu kita tak ada laptop, kita carilah ala phone biasa pun, tapi at least you dengar apa yang pensyarah you cakap. Sebab itu kami tak wajibkan awak untuk on camera, sebab kami tahu ada orang yang ada masalah, ya, ada yang tak nak pakai tudung dan sebagainya. Cuma Madam mohon apabila kita di hujung talian mengatakan sesuatu atau kami tanya, tolong jawab. Okey, itu satu lagi segi coping dengan ODL ya. Kedua adalah dari segi Madam ni melihat bukan bila dah Madam ni diagnose ADHD. Sebenarnya untuk yang tak kenal pada Madam baru dapati tahun lepas. Madam adalah tak nak panggil penghidap. Penghidap ni macam penyakit kan, tapi dia adalah simptom lah, attention deficit hyperactive disorder ya. Dia adalah merupakan neurodiversity lah ataupun neurodevelopmental disorder. Cuma Madam tidak ada fokus dan sebagainya. Jadi Madam harap kalau anda tak boleh fokus kepada kuliah ODL anda, buat cara-cara ataupun bila lecturer record lecture tu, you tengok balik banyak kali ya, sebab kadang-kadang benda ini membuatkan you stress sebab you tak record ya. Pensyarah-pensyarah pun mungkin lupa nak record ya. Kalau macam saya free je, saya record je semua lecture saya. Ya. Tak tahulah kalau undang-undang UiTM adakah dia membenarkan kita membuat recording untuk semua lecture kita ya. Cuma kalau you ada masalah, you tanya dengan pensyarah you. Madam, tadi ada record tak? Ataupun ingatkan Madam, macam Madam ni yang dah tua ni, memang Madam minta tolong student Madam untuk bagi tahu. Kadang-kadang Madam lupa tekan butang record. Ya, itu satu. Apa lagi? Dari segi you, kalau ada ciri-ciri pelupa dan sebagainya, you kenalah balik tanya kawan-kawan. You jangan study seorang-seorang. Buat discussion group. Ni belajar FPTA bukan macam belajar dekat lima ni. Ya. Buat discussion group. Macam saya dulu, saya ada 5 orang. Sekarang ni semua orang berjaya. Saya pun berjaya juga walaupun saya tidak ada PhD ya. Associate Professor Dr. Ma'ruf Abdul Ghani ya, Profesor Hamidin Awang, Dr. Hamidin Awang, Profesor Dr. Azrina Azlan, Profesor Sharifuddin. So, semua adalah group member saya. So bila kita belajar bersama-sama, you boleh buat voice call. Kita tengok apa Makcik Nolaila ni tadi ajar. Apa yang kita faham? Yes. Ya.
Itu satu cara. Maknanya make a group discussion. Ya. Second, yang third. Okay, yang kat Madam Lalan tak ingatlah sequence ni. Kadang-kadang yang keempat, kelima pun ikutlah. Ya. Okay. Apa lagi masalah pelajar? Pelajar lambat hantar assignment sebab pelajar dia tidak buat awal-awal semester. Bila kami bagikan assignment, ada yang bagi rubriksnya tertentu, kita kena ikut dan buat. Jangan buang masa. Sebab kalau you macam madam ada masalah ADHD ni, dia tidak ada time management. Jadi madam takut sebab lately madam tengoklah sendiri daripada apa yang madam dapat email daripada student-student. Ramai sebenarnya di kalangan kita yang ada sedikit ciri-ciri tu. So PA jangan anggap Kak Lela buat video ni sebab fokus saya bukan ADHD, fokus saya untuk semua pelajar. Cuma ada saya selitkan. Sebab masalah pelupa, kadang-kadang you tanya lecturer you lebih daripada sekali. Bila due date? Padahal kita dah letak kat WhatsApp group dah bila due date. So jaga attitude you dengan lecturer. Ya? Ingat, belajar di IPTA bukan bermakna 100% is from your lecturer. You dah ada scheme of work. Tengok minggu ni dia nak kena ajar apa kat you. Don't wait until the end. Saya dah kata untuk student saya nak score, you kena buat past year exam questions. Kita ada dekat Maya, dekat online. Perpustakaan PTA Tunku Abdul Razak tu, Tun Abdul Razak tu ada EQPS, soalan soft copy untuk final. So every subject you are taking each semester, make sure you have a copy of the past year set. So that while listening to the lecture, for example, if you have time, you try to answer the questions. You can always ask the question to your tutor ke, sebab kita ada kelas yang ada tutorial kan. Ya, kalau madam kadang-kadang macam kelas halal madam tu, madam lah yang ajar, madam lah yang buat tutorial. Take your time. Buat past years. Sebab you nak score itu je cara dia. Sebab kita baca nota ni, kita bukan baca buku cerita. Ya. Apa lagi? Buku rujukan. So ada subjek yang ada buku rujukan, macam subjek madam, ada yang madam tak galakkan pun, ya. Tapi kena sebenarnya ada subjek tertentu macam nutrition for food service professional semua tu, tu yang kenalah, ya. Yang ada yang culinary punya buku tu memang you kena tanya lecturer you lah yang mana wajib beli, ya. Cuma untuk halal sebagai contoh lah. Halal ni kita tak ada textbook lah. Kita ada banyak jurnal dan sebagainya, ya. Okey, itu saya segi textbook. Okey, dari segi masalah. Masalah ni banyak, dik. You datang daripada keluarga yang berantakan. Kita sebenarnya tahu, ya, kita faham mak bapak you mungkin mengalami penceraian, tapi you ada hak tak untuk campur urusan orang tua? Ya, budaya kat Malaysia nya ya masalah sikit. Kat luar negara biasa bila they cannot stay together, they separate, tapi anak-anak mereka masih dapat kasih sayang. Cuma tak samalah. Jadi message ni madam tujukan kepada mana yang ada single mother, ayah dia meninggal sebagainya, ayah dia bercerai, bini lain, contoh. Jangan masukkan benda ni sebagai perencat untuk you meneruskan perjuangan you dalam pelajaran. Madam selalu cakap dengan anak murid madam, you belajar, adakah you target untuk kerja, dik? Betulkan niat you. Sebab ada orang yang tak sempat kerja pun meninggal, ya. Madam ada banyak siri pelajar-pelajar madam. Madam baru cakap dengan ex-student madam nama Roslina. Rupanya student madam Black dah meninggal, Kiki dah meninggal, Sabah dah meninggal. Ada yang kanser, ada yang demam panas. Afif Naim dah meninggal. Ya, so banyak lagi. So jangan kita salah niat. Niat kita untuk belajar dan cari ilmu. Sebab mati datang bila-bila masa. Ya, jadi you tak stres. Tak dapat A, tak stres. Ya, sebab kita Allah dah takdirkan. Mungkin kegagalan you sebab you Allah nak suruh muhasabah diri. Cara you salah. Belajar. You baca nota saja, tak buat past year contoh. You belajar seorang-seorang, tak ada discussion group. Ada satu lagi tabiat student, passenger. Di satu group, kawan-kawan dia direct message madam. Madam, si A, si B ni tak buat kerja. Kita gugurkanlah dia, kita ceraikanlah dia.
Tapi madam sangat-sangat mohon kamu tolong pastikan kalau bekerja dalam grup, pastikan semua buat kerja betul-betul. Sebab ini bendanya hasilnya kita nikmati bersama. Ya. Okey, apa lagi? Attitude budak-budak. You masuk, lepas tu you nak quit, you tak beritahu PA. Allah kesian, pecah kepala PA nak cari you. Kalau you rasa tak nak teruskan, you beritahu yang pertama lecturer yang mengajar you. Lepas tu PA you. Supaya urusan kami senang. Kami ni kalau boleh nak halang you daripada meninggalkan UiTM sampai you all belajar dengan jayanya. Ya. So hari ni madam gunakan 10 minit. Ada banyak lagi kalau madam nak ataupun you nak tips lagi, you boleh pergi kat Madam Laila's channel. Ya, YouTube Madam Laila _S channel. Ya, untuk PA saya nak buat lama video ni tapi anak saya dah macam mekik kat luar ya. So, apa pun yang baik daripada Allah, yang kurang daripada Madam Laila. Okey, selamat berjaya. Ada masalah tanya. Jangan bother dulu PA you, message dulu dia sebab dia pun ada keluarga. Okey, assalamualaikum.